Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Rada binti Omar daripada Diploma Teknologi Maklumat Multimedia dengan nombor matriks 044869. Hari ini saya akan membentangkan laporan saya sepanjang saya menjalani latihan industri di IMA Bloomwood Decor and Design sepanjang tempoh 6 bulan. Kursus latihan industri ini merupakan salah satu kursus yang wajib diambil oleh para pelajar Diploma Teknologi Maklumat dan Diploma Teknologi Maklumat Multimedia daripada Fakulti Informatik dan Komputeran. Kursus ini mengambil tempoh selama 6 bulan di mana para pelajar akan melapor diri pada organisasi yang telah diluluskan oleh pihak fakulti. Sepanjang tempoh 6 bulan ini, para pelajar akan mempelajari bagaimana cara untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari sepanjang tahun pengajian ketika berada di dalam alam pekerjaan yang sebenar. Saya, selaku pelajar Diploma Teknologi Maklumat Multimedia, telah menjalankan latihan industri saya dalam tempoh 6 bulan ini di syarikat IMA Bloomwood Decor and Design yang beroperasi di nombor 1A Jalan Sariki Off, Jalan Pahang, 53000 Kuala Lumpur. Syarikat ini telah diasaskan oleh Fatimah Az-Zahra atau lebih mesra dikenali sebagai Ima Zahra di bawah syarikat Re-Elite Network. Syarikat ini telah beroperasi hampir 4 tahun bermula pada tahun 2017. Syarikat ini berpegang kepada slogan katanya, Spread Happiness, Celebrate Love and Kindness, di mana syarikat ini menghasilkan produk untuk diberikan buah tangan kepada orang yang tersayang. Bersesuaian dengan slogan kata syarikat, Spread Happiness, Celebrate Love and Kindness, kami menghasilkan produk seperti hamper untuk team building, family days and event anda. Kami juga menghasilkan gift box untuk memberikan kepada orang yang tersayang. Antara gift box yang kami hasilkan ialah chocolate box, fruit basket, chocolate bag dan chocolate basket. Kami juga menyediakan servis perkhidmatan seperti membuat event decoration, candy buffet dan juga surprise delivery. Sepanjang saya menjalani latihan di sini, saya telah dilatih secara khusus untuk menjadi seorang pembantu pereka grafik dan media sosial. Antara skop kerja yang saya lakukan ialah mengambil gambar dan video produk. Setiap kali produk yang dihasilkan seperti hamper atau gift box, saya ditugaskan untuk mengambil gambar. Gambar yang saya tangkap haruslah gambar yang berkualiti, sesuai untuk dinaikkan sebagai satu post di Instagram IMA Bloomwood. Apa yang saya pelajari di sini berkenaan gambar ialah untuk mengambil gambar yang cantik, saya perlu mengutamakan angle arah gambar dan macam mana saya menggunakan props. Sebab kalau props tu terlalu banyak, ia akan mengganggu main subjek di dalam gambar. Dan kalau angle yang saya ambil pula ialah angle yang kurang tepat, dia akan menjadikan orang salah faham dengan produk kita. Contohnya kalau kita ambil daripada gambar daripada bawah, orang akan nampak kita punya produk tu kecil, pendek. Tapi sebenarnya produk yang kita tunjukkan dia satu produk yang cantik, yang megah, berdiri, tegak dan cantik susun atur dia. Di sini saya belajar untuk mengambil gambar dan video produk untuk menjadikan satu produk tu menarik, satu produk tu memang akan terjual, angle dan props. Dan kualiti itu adalah sesuatu yang sangat penting. Sebab orang akan tengok daripada gambar, kalau gambar tu cantik, orang akan berminat nak membeli, orang akan berminat nak bertanya. Selain itu, saya juga belajar berkenaan menyunting gambar dan video produk. Selepas kita ambil gambar, tentunya kita akan sunting gambar tersebut. Terutama kalau gambar tu kita ada masalah dengan pencahayaan di tempat kita ambil gambar, kita selesaikan masalah tu dengan menggunakan editing. Seperti di sini, di IMA Bloomwood saya mempelajari untuk mendapatkan hasil editing yang bagus. Kebiasaannya saya akan menggunakan Photoshop dan Adobe Lightroom, tapi di sini kami perlu menghasilkan satu kerja yang pantas. Jadi kami telah dilatih untuk menggunakan satu aplikasi yang dikenali sebagai aplikasi Snapseed. Di aplikasi ini memang satu aplikasi yang mesra pengguna lah nak cakap tu. Sebab kita guna hanya dekat hujung jari, memang kerja tu pun pantas. Kita siap, kita boleh terus post di Instagram. Tujuan untuk kita menyunting juga
kadang-kadang bukan untuk memperbaiki kualiti gambar, sebab kadang bila kita dah tangkap gambar tu cantik, memang dah tak payah nak ubah apa-apa. Kita just cuma nak bagi tahu, okey, gambar ni ialah gambar hak milik syarikat di bawah Imam Blue Wood. Jadi kita tak perlu nak suntik apa-apa, cuma kita menggunakan aplikasi Snapseed atau Pixlr hanya untuk meletakkan logo Imam Blue Wood sahaja. Seterusnya, selaku pembantu proyek juga, saya ditugaskan untuk membuat tagging hamper di mana saya akan menghasilkan satu design yang bersesuaian dengan saiz hamper dan mengikut citarasa pengguna. Berikut ialah contoh yang saya hasilkan. Yang kadang-kadang bila diorang buat event, diorang minta request nak tema Hawaii atau tema mermaid. Jadi kita akan kajilah apa lagi untuk menghasilkan design yang sesuai. Bukan sekadar hamper sahaja yang perlu mengikut tema, tetapi tagging hamper juga perlu bersesuaian dengan tema supaya kita nampak bahawa tema majlisan di jalan tu memang hidup. Seterusnya, saya juga menghasilkan katalog produk. Antara katalog yang saya hasilkan sepanjang saya di sini ialah katalog hamper team building. Seperti yang anda lihat, dalam katalog ini saya telah memasukkan beberapa desain-desain hamper yang baru yang telah dibuat sepanjang tahun 2019 hingga yang terkini. Tujuan katalog produk ini dibuat ialah untuk membantu pengguna melihat kita punya produk kita lah. Pelanggan pun boleh, dalam masa yang sama bila dia tengok katalog, dia orang pun tahu bahawa hamper yang dia orang tempah tu kita boleh ubah suai mengikut bajet pelanggan. Dekat katalog tu juga kita memang senaraikan macam mana kalau pelanggan nak berurusan dengan kita masukkan sekali dengan Instagram, kita masukkan Facebook, kita masukkan nombor telefon, dan kita masukkan alamat tempat kita operasi supaya senang lah bila pelanggan datang dia nak berurusan ke atau dia nak call, dia senang nak contact kita. Dekat dalam katalog tu kita masukkan juga polisi servis kita. Tujuan kita buat polisi tu ialah supaya pelanggan faham macam mana kita beroperasi, macam mana kita mengambil pesanan dan macam mana kita menghasilkan produk yang mereka inginkan. Selain itu, saya juga menguruskan fail media dalam komputer syarikat dan juga yang berada di dalam fail Google Drive. Okey, tujuan Google Drive sebenarnya bila saya selaku pelaku grafik dan pembantu media sosial, bila saya tangkap gambar, bila saya edit gambar tersebut akan ada dalam phone saya. Tapi kalau sekadar 1-2 produk mungkin tak ada masalah. Tapi bila dah terlalu banyak gambar yang saya ambil, terlalu banyak file dalam telefon bimbit saya mengalami masalah. Storage phone saya penuh, dan bila saya nak transfer ke dalam PC pun PC pun tak dapat nak terima lagi gambar sebab storage dah penuh juga. Jadi salah satu kaedah yang saya gunakan ialah saya upload gambar yang tertentu sahaja ke dalam Google Drive, dan gambar-gambar yang tak perlu saya boleh delete, dan saya hanya simpan gambar-gambar yang perlu, cantik dan bersesuaian untuk digunakan pada masa hadapan sahaja. Jadi dengan itu saya dapat menjimatkan ruang dan dapat menjimatkan space di dalam komputer dan juga di dalam telefon bimbit saya. Sekaligus ini dapat memudahkan urusan saya dalam menjalankan aktiviti harian saya. Selain itu, saya juga membuat posting di media sosial di mana gambar yang telah saya siap sunting, saya telah tangkap elok-elok tadi, saya akan post lah di media sosial. Jadi kalau bila saya nak post di media sosial, saya takkan post sekadar post macam tu lah. Sebab untuk post di media sosial kita ada beberapa tips dia lah. Tips ni telah diberikan oleh Puan Ima Zahra sendiri, dan saya pun telah belajar daripada staff daripada bahagian jualan dan pemasaran juga. Kalau kita nak buat gambar tu, bila kita nak buat post, gambar dah lawa, tapi copywriting tu pun penting juga. Selain daripada membuat posting tentang produk di media sosial, ada masa juga kita akan post di belakang tabir di sebalik penghasilan produk. Sebab Imam Blue Wood ini sendiri merupakan satu company yang berdiri dengan aura yang positif. Jadi bila kita tunjukkan dekat pelanggan, kita buat produk yang pelanggan kita tempah,
dengan positif, dengan ceria, dengan suasana yang harmoni. Jadi secara tak langsung kita dapat sampaikan yang produk yang kita hasilkan bukan sahaja cantik, tapi juga mempunyai aura yang tersendiri yang memang bila sampai dekat orang, memang dia dapat akan rasa macam memang akan seronok sebab produk yang kita hasilkan memang produk yang memang kuat aura harmoninya tu. Okey, seterusnya saya juga mereka bahan posting di media sosial. Antara bahan posting yang saya sediakan ialah contohnya seperti flyer, banner. Okey, saya sepanjang saya di sini, saya ada mereka iklan raya di mana iklan tu saya nyatakan untuk dapatkan harga yang istimewa kena tempah hamper raya sebelum sekian hari bulan. Selain itu, saya juga menghasilkan rekaan pelekat makanan dan banting serta poster di sini. Berikut merupakan antara yang saya pernah hasilkan untuk projek hamper raya kami. Kesimpulannya, kursus latihan industri ini banyak memberikan kebaikan kepada diri saya. Selain saya dapat mempertingkatkan skill penggunaan software yang saya pelajari selama ini, saya juga dapat meningkatkan kemahiran insaniah yang saya boleh terapkan dalam penggunaan harian saya. Seperti saya mempelajari bahawa komunikasi antara ahli pasukan sangat penting dalam menghasilkan satu produk, dalam menjayakan sesuatu program, dalam menjayakan sesuatu majlis. Selain itu, saya juga pelajari bahawa tak semestinya apa yang kita belajar ialah apa yang kita akan buat. Seperti kebanyakan memang saya belajar kita akan menggunakan Adobe Photoshop untuk menghasilkan satu gambar yang cantik, menghasilkan satu gambar yang menarik. Tapi dalam alam kehidupan pekerjaan sebenarnya, kita nak gambar tu cantik, menarik, ringkas dan senang dan kita nak benda tu cepat. Jadi daripada Adobe Photoshop, saya belajar bahawa kita juga perlu memaksimumkan penggunaan gadget di sekitar kita, seperti menggunakan telefon bimbit sebagai medium untuk editing. Kalau selama ni saya membuat penyuntingan menggunakan Adobe Photoshop, kini saya sudah mempelajari bahawa aplikasi Snapseed juga merupakan antara medium popular yang sering digunakan dalam menghasilkan gambar yang cantik, menarik dan cepat. Akhir kata, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penyelia industri saya, Puan Fatimah Az-Zahra, yang banyak memberikan bimbingan, tunjuk ajar dan kata-kata nasihat kepada saya dalam meneruskan bidang ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada penyelia akademik saya, Encik Abdul Rashid bin Mamat, dan penasihat latihan industri kami, Datin Dr. Zania Azim, atas banyak panduan yang diberikan kepada kami. Dan saya juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada staf Ima Bloomwood Decor and Design dan juga pasangan latihan industri saya, Nur Auni Atirah binti Nordin, dalam membantu saya menjadi tempoh latihan industri ini selama 6 bulan. Sekian, terima kasih.